Okay, salam sejahtera. Saya akan sambung penerangan bagi ikatan kovalent yang saya dah bagi latihan sebelum pada video yang sebelum ni. Okay, so pada soalan satu saya bagi, jika kita ada atom oksigen dengan lagi satu atom oksigen, so apakah bentuk lukisan sebatian tu yang kita akan dapat? So kita rujuk balik. Okay, so sini 8 ni adalah bilangan nombor proton kan, menunjukkan kepada bilangan proton dia 8. So elektron pun akan sama dengan bilangan proton. So kita akan dapat susunan elektron dia adalah susunan elektron adalah 2.6. So daripada sini kita dah tahu nak capai susunan elektron oktet yang stabil. Susunan elektron oktet yang stabil, dia perlu lagi 2 elektron. Dia perlu lagi 2 elektron, perlu 2 elektron. So apa yang dia buat, dia perlu berkongsi kan. Dia boleh terima 2 elektron daripada atom lain, tapi di sini sekarang kita nak menerangkan bahawa kalau dia tak dapat elektron daripada atom lain, maka dia akan berkongsi dengan atom oksigen tu sendiri. So bagaimana? Kita sekarang lukis dia punya susunan elektron dahulu. So ini adalah susunan elektron bagi sesuatu atom oksigen. So dia perlukan lagi 2 elektron. Maka kalau dia perlukan 2 elektron, dia perlu juga menyumbang 2 elektron tersebut untuk berkongsi. Satu lagi atom oksigen, dia juga perlukan 2 elektron juga. So saya lukis macam ni. Petala kedua, petala pertama, nukleus dan oksigen tu duduk kat dalam. Saya guna biru pula. Dia pun perlukan dia perlukan. Tapi hari tu saya tengok ada juga belajar yang dia lukis macam ni kan. So dia tak salah. Sebab kali pertama kan kita cuba dia buat, dia tak salah. Tapi lepas kita lukis, cuba kita kira semula adakah elektron tu cukup untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Sebab tadi kita kata dia perlukan 2 elektron, tapi memandangkan nampak yang atas ni dia hanya dapat satu biru aja. Yang biru ni dia pun dapat satu merah aja. Adakah dia sesuai dengan apa yang kita cakap dia perlukan 2 elektron? Dia tidak mencapai susunan elektron oktet yang kita nak. Dari segi kita kira lah daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang warna merah, tambah satu elektron yang warna hijau pun baru 7. Maka ini tak sesuai. Ini bukan paling tepat. Sebab kenapa boleh tak tepat? Sebab semua orang terikat lagi dengan elektron mesti tulis jauh-jauh ke. So di sini saya padam yang elektron ni yang daripada hujung sini tu saya pindahkan dia ke dalam. Satu lagi elektron yang dari tepi tu saya pindahkan dia ke dalam. So barulah kita akan dapat ni. Mana warnanya? So kita baru akan dapat yang ini satu pasang, dua pasang. So kita ada dua pasang elektron. Barulah kita kata ni adalah dua pasang elektron dikongsikan. So kita kata ini adalah ikatan kovalent ganda 2. Kovalent ganda 2. Lepas tu kita baru semak bilangan elektron tu betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang warna merah, 2 yang warna biru. So cukup 8. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 warna biru, 2 warna merah. So cukupnya 8. Tapi kalau kita tengok gambar raja kita, memang sebelah kiri dengan sebelah kanan dia tak ada elektron. So elektron dia semua dah berkumpul kat tengah. Kenapa? Dan memang dia tak stabil, maka dia automatik akan menyumbang 2 elektron. Satu atom oksigen yang warna merah ni menyumbang 2 elektron. Satu lagi atom oksigen yang saya guna warna biru ni, dia pun menyumbang 2 elektron supaya mereka berkongsi pada masa yang sama. Cukuplah syarat dia, semua orang dah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Maka formula kimia yang dia dapat adalah formula kimia dia, so ada oksigen ada berapa? O ada 2. So O 2 dan nama dia adalah molekul oksigen. Jangan pergi tulis sebelah dioksigen lagi. Tengok nota, tengok buku dah terlebih belah O2 just oksigen. Ada orang kata gas oksigen, betul tak? Betul. Masih lagi sama.
Okey. Yang tadi tu buat tu tak salah. Lepas tu semak. Lepas kita dah lukis, kita cuba semak. Adakah dia sama dengan apa yang kita kata? Dia perlukan 2 elektron. Sedangkan kita lukis satu pasangan elektron je kat dalam. Okey, so kalau dia satu pasangan tak jadi, maka pindahkan lagi elektron yang tadi pada tepi, pindah ke tengah supaya dia jadi 2 pasang elektron yang dia berkongsi. Lepas tu kita semak bilangan elektron. Kalau dah cukup 8, maka betul lah tu ikatan kovalent dia. Okey, ini adalah penerangan untuk soalan 1. So sekarang kita tengok soalan 2 pula. Okey, so tengok soalan 2, atom hidrogen dengan atom oksigen. So, atom hidrogen nombor yang di bawah merujukan nombor proton. Itu nama dia, nombor proton. Yang nombor proton memberi maklumat bilangan proton dalam atom hidrogen ada 1, bilangan elektron dalam atom hidrogen juga ada 1, maka susunan elektron bagi atom hidrogen adalah 1. Manakala untuk oksigen pula, dia adalah nombor proton dia 8, bilangan proton dia 8 dan bilangan elektron dalam atom oksigen adalah 8. Susunan elektron dia adalah 2.6 sebab kita tahu yang petala pertama mesti maksimum dia adalah 2. Tapi ini petala pertama dia masih lagi. So kita kata dia tidak mencapai susunan elektron duplet yang stabil. So tidak mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Sebab ini adalah 2 sahaja. Okey, 2. So dia perlukan berapa elektron lagi? 1 elektron lagi. So atom hidrogen perlukan 1. Manakala atom oksigen dia perlukan lagi 2. So kalau ni perlukan 1, dia boleh menyumbang 1 elektron saja. Okey, dia menyumbang 1 elektron untuk dia. Okay, dia pun baru dapat 1. 6 tambah 1 masih 7. So tak cukup lagi. Maka atom hidrogen kena panggil lagi lah 1 atom hidrogen lagi untuk dia berkongsi. Ini untuk kita buat draft so supaya kita tahu dia perlu 1, ini perlu 2. So secara matematik kalau dia nak seimbang, sini kena darat 2 lah. Sini perlu 2, sini 2, barulah dia senang nak berkongsi. Mesti ingat dia berkongsi. So ini perlu 1, ini perlu 2. So kita cuba darab 2. So hidrogen perlu 2. So kalau kita nak lukis, kita akan lukis oksigen dahulu di tengah. Saya lukis oksigen di tengah. Supaya kita biasa letak elektron dia ke tempat yang senang untuk kita berkongsi. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita tahu hidrogen akan berkongsi. Okey. So hidrogen, nukleus dia hidrogen. Elektron dia ada 1 saja. Okey, saya guna yang warna biru. Okey, lagi 1 hidrogen. Okey, hidrogen di dalam. So elektron dia ada 1. So sekarang kita tengok kita punya susunan elektron, adakah dia dah lengkap. Okey, kita tengoklah. So hidrogen perlu 2 saja kan. So sekarang kita tengok betul tak dia dah capai 2. Yang sini pun dah capai 2. Okey, yang sini pula dia akan capai 2.8. Maka dia dah stabil. Okey, so atom hidrogen dah mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Yang ini pula dia mencapai susunan elektron duplet yang stabil, manakala oksigen sendiri dah mencapai susunan oktet yang stabil. Okey, dan kita kalau kira 6 warna merah, so campur biru dari kiri 1, biru daripada kanan 1, so jumlahnya 8. Hidrogen sendiri pula dia berkongsi. Itulah cara kita buat congak dahulu. Kita tengok berapa elektron yang dia perlukan. Lepas tu kita cuba seimbangkan dia bilangan atom dia supaya dia dapat. Maka ini dia berkongsi 1 pasang elektron. Berkongsi 1 pasang elektron. So kita panggil dia sebagai ikatan kovalent tunggal. Ikatan kovalent tunggal. So dan formula kimia dia ini kita dah nampak ada berapa hidrogen, ada 2 hidrogen, oksigen ada 1. So H2O. So nama dia ada lagi bagi saya nama apa, molekul dihydrogen oksida. Takkan awak tak kenal H2O. Ini adalah nama dia adalah air. So molekul air. Ini jawapan dia untuk soalan 2. Kita cari dulu berapa elektron yang dia perlukan. So sekarang kita tengok soalan 3.
Okey, untuk soalan 3, kita ada atom carbon. Okey, nombor proton dia 6. Untuk atom klorin pula nombor proton dia 17. So bilangan proton untuk atom carbon kita dapat 6, elektron per 6. So susunan elektron dia adalah 2.4. Untuk atom klorin pula, daripada nombor proton kita tahu maklumat yang seterusnya adalah bilangan proton dia 17, bilangan elektron 17 dan susunan elektron adalah 2.8.7. Petala pertama maksimum dia 2, petala kedua maksimum dia 8 elektron, ya, iaitu oktet. So petala ketiga pun sama 8. So daripada susunan elektron yang ada, kita dapati bahawa atom karbon dia perlu lagi 4 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Manakala untuk atom klorin pula dia perlukan 1 elektron lagi, betul. Okey. So apa yang kita buat macam tadi saya cakap, kita cuba seimbangkan dia macam secara matematik. 1 darab 4 adalah 4. Okey, yang ini pula masih lagi 4. Maka seimbangkan bilangan elektron yang dia perlukan dia. So atom karbon akan menyumbang 4 elektron, manakala atom klorin akan menyumbang 1 elektron. Tapi tak cukup, maka dia akan panggil 4 atom klorin. Setiap atom klorin akan menyumbang 1 elektron kepada atom karbon. So akhirnya barulah dia akan mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So saya lukis. Okey, kita tengok gambar ajar dia. Okey, ini adalah hasil yang saya lukis. So atom saya letak di tengah sebab saya tahu atom klorin kita perlukan 4 akan mengelilingi pada atom karbon. So atom karbon pada petala pertama ada 2 elektron, pada petala kedua dia ada 4 dan dia akan menyumbang 4 elektron ni kepada 4 atom klorin. Maka saya sediakan dia lah kata 4. Okey, klorin sama dia akan menyumbang 1 elektron pada petala yang ketiga dia kan. So kita lukislah petala yang ketiga tu dahulu, barulah petala kedua pertama dan sampai nukleus dia. Okey, so 1 elektron. Di sini saya guna warna biru lah untuk senang kita nak bezakan merah dengan biru kan. Dan saya guna bintik. So selepas kita lukis, kita semaklah adakah atom karbon sendiri dah cukup 8 elektron. So kita kira 4 pangkal yang warna merah dan 4 titik warna biru. So atom karbon pun dah jadi 8. So dia dah seimbang. Okey, manakala yang atom klorin pula, okey, dia ada biru yang warna hijau. Warna biru ada 7. So yang dengan warna merah 1. So dia pun dah jadi stabil untuk oktet, susunan elektron oktet yang stabil. Okey, kita lepas lukis kita kena semak ya. Semak adakah semua dah. Barulah kita katakan ini adalah formula kimia dia adalah formula kimia. Okey, karbon ada 1, klorin ada 4 dan nama dia memang pelik sikit. Ini tak apalah kalau tak tahu. Okey, dia punya nama adalah tetrachlorometana. Tak ada karbon lagi memang itu nama dia. CCl4, nama dia adalah tetrachlorometana. Okey, ini untuk contoh yang ketiga. Okey, lepas tu kita tengok contoh yang keempat. Okay, contoh keempat, kita ada atom nitrogen dengan atom nitrogen, okay, atau atom nitrogen bahasa Melayu baku, nitrogen. Okay, so kita dapat bahawa bilangan proton dia 7, bilangan elektron dia pun 7, susunan elektron dia adalah 2.5, sini adalah 2.5. Okay, masih lagi perlukan 3 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. 5 tambah 3 adalah 8, maksimum dia 8. So sini pun sama, 5 tambah 3 adalah 8. Maka dia perlu menyumbang 3 elektron. Okay, yang atom sini pun perlu menyumbang 3 elektron. So bilangan dia 1 nisbah 1 lah, senang. Just keluarkan 3 elektron. Nanti kita tahu 3 elektron tu mesti letak di tengah-tengah. So kalau kita lukis, okay, nitrogen di tengah. Okay, petala pertama ada 2 elektron. Okay, petala yang kedua ada 5. Okay, disebabkan kita tahu dia akan menyumbang 3, so kita terus letak 1, 2, 3 di tengah. Lagi 2 tu, okay, letak atas bawah pun tak apa. Okay, so kita tahu kita akan menyumbang 3 elektron untuk berkongsi, bersedia untuk berkongsi. So letaklah dia kat tengah-tengah, barulah kita letak selebihnya di tempat lain. Okay, lepas tu kita barulah lukis atom nitrogen yang kedua. Petala kedua dulu, barulah pertama, barulah ni. So saya guna warna biru pula. Okey, pangkal. Okey, kita tahu 3 juga dia nak menyumbang. So 3. So sini atas 1, bawah 1. Lepas tu kita semak adakah bilangan dia betul jadi 8.
Okey, so kita kira 1, 2, 3, 4, 5 warna merah, 6, 7, 8. Yang 3 ni warna biru. So jadi 8. So dapatlah 2.8. Yang bahagian biru sini pun 1, 2, 3, 4, 5 warna biru, 3 warna merah. So sini adalah 3.8. Dan di sini ada berapa pasangan elektron? So 3 pasangan elektron dikongsi. Okey, dikongsi. So nama dia adalah ikatan covalent, ikatan. Okey, ikatan covalent kanda 3 sebab ada 3 pasangan. Okay, ikatan covalent kanda 3. So senang sahaja. Jika dia satu pasang, dia panggil ikatan covalent tunggal. Kalau dia dua pasang, dia panggil ikatan covalent kanda 2. Kalau dia 3 pasang, kita panggil dia ikatan covalent 3. Kenapa kita tahu dia 3 pasang? Okey, so ini daripada mana? Daripada kita tengok dia punya susunan elektron. Diperlukan lagi 3 elektron, satu lagi pun perlukan 3 elektron. So bersedialah berkongsi 3 elektron kepada satu sama lain. So dapatlah jawapan dia. Okey, dan formula kimia dia adalah sebab ada 2 atom nitrogen saja, so kita tulis formula kimia dia adalah N ada 2. So nama dia molekul nitrogen sahaja. Tak ada di tu tak payah, just nitrogen saja. Okey. So kita semakin buat cepat, awak akan semakin nampak lah. Mesti pentingnya maklumat nombor proton dan tukar jadi bilangan elektron, tukar kepada susunan elektron. So susunan elektron itulah membantu kita nak derma elektron atau menerma elektron atau berkongsi elektron. Dan berapa banyak elektron yang perlu diseimbangkan supaya semua atom mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, tengok contoh yang terakhir. Okey, contoh yang kelima yang terakhir adalah atom nitrogen dengan atom hidrogen. So nitrogen masih 7, nombor proton dia 7 bagi atom nitrogen. So bilangan proton dalam atom nitrogen adalah 7, elektron dia pun 7, susunan elektron dia adalah 2.5. Okey, diperlu berapa elektron? 3 lagi untuk capai susunan elektron oktet. Okay, di sini saya kata oktet, oktet yang stabil. Okay, untuk hidrogen pula, pada dia hanya satu nombor proton dia satu aja, bilangan proton dia satu aja dalam atom hidrogen. Elektron dia pun satu, maka dia perlu lagi satu elektron. Perlu lagi satu elektron ni untuk mencapai duplet. So dia dah bersedia menyumbang 3, dia bersedia menyumbang 1. So tak tally lagi maka tak tally lagi. So kita akan buat apa? Kita cuba panggil hidrogen. Okey, cuba datang 3. So ini kekal lah satu aja nitrogen. So akhirnya dah seimbang bilangan elektron. So dari sini kita tahu, atom hidrogen perlu 3. Setiap tu kena menyumbang 1 elektron, barulah mencapai. So kita tahu 3, maka kita nitrogen kena letak tengah lah. Seperti biasa, nitrogen letak di tengah. Okey, dan kita tahu dia ada 3 elektron kena berkongsi. So nanti 3 tu kita letaklah tempat yang sesuai. Okey, so katakan saya letak 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sebab saya nak berkongsi tempat yang ni. Okey, lagi nak tempat sini saja yang saya nak guna. So hidrogen di tengah. Okey, 1 elektron hidrogen, 1 ni elektron untuk hidrogen. So kita pergi kira, kalau kita buat pengiraan. Okey, kalau kita buat pengiraan, okey, atom hidrogen, okey, dah susunan elektron dia 2. Ini susunan elektron dia 2, ini 2. Okey, untuk nitrogen pula 2.8. Semua dah jadi stabil. Atom hidrogen mencapai duplet yang stabil. Atom nitrogen dah mencapai susunan oktet yang stabil. Dan setiap ni hanya satu aja pasangan elektron. Okey, satu pasang elektron. Okey, so kita panggil dia apa? Ikatan covalent tunggal. Okey, covalent tunggal. Tapi ada berapa ikatan covalent tunggal? Ada 3 ikatan covalent tunggal. Jangan kata ni 3 ni cakap kanda 3. Tak, kanda 3 adalah sekaligus dia berkongsi 3 elektron. Ini dia kongsi perasingan, satu pasang. So kita panggil ikatan covalent tunggal. Okey, maka formula kimia dia, formula kimia. So N ada 1, H ada 3, dan nama dia adalah molekul amonia.
Nama dia memang lain sikit. Tapi kita tahulah NH3. So tamatlah untuk berbincang dengan latihan yang diberi sebelum ni. So sila siapa yang lagi masih tak faham, sila buat ulang kaji semula. Conteng macam saya conteng, keluarkan semua maklumat, tengok berapa susunan elektron dia, berapa elektron lagi yang diperlukan untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil ke, atau mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Okay, kalau dia dah cukup elektron seimbang, maka terus lukis. Kalau dia masih tak seimbang, kita buat secara matematik. Okay, darab 3. Darab 3 tu maksudnya ada 3 atom tu yang diperlukan. Nanti kita susun dengan cantik-cantik. Tak adalah lepas kita lukis nak padam. So congak ini untuk membantu kita melukis. Okay, sekian, terima kasih.